Yang berhormat yang lain, dan oleh itu saya ringkas saja, iaitu kepala 070,101,101,000 berkaitan dengan LADA. Saya juga sama dengan rakan-rakan, dan ada lagi 02400 iaitu Lembaga Pembangunan Langkawi, yang saya yakin juga adalah merujuk kepada LADA. Kita telah dengar rungutan tadi bahawa pembangunan Langkawi tidaklah berjalan lancar, dan saya ingin hanya menambahkan bahawa daripada apa yang saya bincang dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, jelas sekali bahawa kerajaan Kedah ingin sekali bersama-sama membangunkan Langkawi, dan oleh sebab itu tidak ada sebab langsung untuk pihak kerajaan pusat, khususnya melalui LADA, tidak memberikan kerjasama dan sokongan tersebut. Saya juga ingin menekankan lagi dalam muka surat 184 ini, program 7 Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, objektifnya ialah membangun dan menjadikan Langkawi sebagai sebuah destinasi pelancongan terkemuka di rantau ini, dan meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan khasnya kaum Bumiputera. Jadi saya ingin menyeru kepada kerajaan melalui LADA untuk terus bekerjasama dengan kerajaan negeri Kedah membangunkan Langkawi sesuai dengan apa yang dicatatkan sebagai objektif LADA tersebut itu. Datuk Pengerusi, seterusnya saya beralih kepada 09300 suntikan modal untuk pembangunan kesihatan dan perubatan di Iskandar, Malaysia, yang mana diperuntukkan untuk tahun 2010 ini 60 juta ringgit. Saya ingin maklumat yang lebih sedikit, apakah tujuannya, adakah ianya pembinaan sebuah hospital yang canggih, ataupun ianya pembinaan sebuah fakulti perubatan, dan apakah matlamat terakhir suntikan modal untuk pembangunan kesihatan itu. Adakah ini sesuatu yang baru yang diperkenalkan bukan sahaja untuk kawasan Iskandar, Malaysia, tetapi sesuatu yang baru untuk seluruh negara. Dan kalau ianya sesuatu yang baru dan kalau ianya berpotensi baik, maka sudah tentu harapan kita ialah ianya juga dilakukan di tempat-tempat lain dalam negara kita, memandangkan masalah kesihatan, masalah kos perubatan, masalah kemudahan-kemudahan bagi seluruh negara dalam bidang kesihatan masih lagi amat kurang, dan di masa yang sama kos perubatan sedang melambung dengan amat-amat pesat sekali. Seterusnya saya beralih kepada butiran 70103 Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan, yang mana diperuntukkan 3.7 juta ringgit lebih kurang, yang jumlahnya agak kecil berbanding dengan yang diberikan kepada PK ataupun SCDC edisi yang lain daripada negeri-negeri yang lain. Saya ingin tahu adakah jumlah ini berbentuk pinjaman atau ianya grant, dan kalau dari segi pengalaman saya terlibat sedikit sebanyak dengan Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan ini, saya dapat menyatakan secara umumnya ia berprestasi baik. Ia tidaklah mengalami kerugian-kerugian besar yang pernah dialami oleh perbadanan-perbadanan kemajuan negeri-negeri lain, dan oleh kerana prestasinya secara keseluruhannya mengikut apa yang saya dapat lihat adalah agak baik, tidakkah kerajaan pusat bercadang untuk memberikan bantuan yang lebih, memberikan modal yang lebih, ataupun memberikan sokongan yang lebih kepada PKNIK Kelantan ini, memandangkan bahawa ianya telah menunjukkan prestasi yang secara keseluruhannya adalah lebih baik berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Seterusnya, Datuk Pengerusi, saya beralih seperti juga rakan-rakan tadi, 020,500 subsidi gas cecair, LPG, diesel dan petrol, yang mana pada tahun ini 21 bilion, tetapi pada tahun akan datang akan dikurangkan kepada hanya 10 bilion ringgit sahaja. Kita sudah pun mengalami sebenarnya pengurangan subsidi petrol di pam-pam minyak
dengan pengenalan dua jenis minyak RON 92, RON 90, 95 dan 97, dan ianya ada kesan satu penarikan subsidi yang tidak dinyatakan secara jelas, tetapi kesan akhirnya kepada pengguna ialah sebenarnya penarikan subsidi. Tetapi dalam masa itu berlaku beberapa bulan yang lalu harga minyak pernah turun bawah daripada paras rasanya yang dibayar di stesen-stesen minyak oleh pengguna-pengguna biasa. Jadi saya ingin, dan sekarang ini diumumkan pula bahawa di tahun akan datang subsidi minyak ini akan dipindah lagi, dan implikasi yang disuarakan oleh pihak kerajaan ialah ianya bererti ialah subsidi minyak secara efektifnya dengan izin sudah akan ditarik balik pada sekitar tahun hadapan. Saya ingin kerajaan untuk memikirkan data yang dirancangkan ini. Habis zaman. Okey, terima kasih. Saya pindah satu saja kalau diizinkan, iaitu 022200 pembiayaan funding gap KTMB berkaitan kereta api. Sekali lagi, sebagaimana biasa, saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, adakah ini sekadar untuk membiayai perjalanan pengurusan biasa kereta api, atau adakah ini melibatkan pembinaan laluan-laluan baru, pembangunan baru kereta api, bukan sekadar untuk pantai barat semenanjung tanah Melayu kita ini sahaja, tetapi untuk pantai timur dan juga untuk negeri-negeri Sabah dan Sarawak. Terima kasih dan terima kasih.